Saya jemput Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Puan Speaker atau Pengerusi. Saya mulakan dengan keyakinan bahawa kepelbagaian biodiversiti, sumber bernilai tinggi, pelancongan dan masyarakat kita yang berbilang kaum ini dan etnik adalah aset yang mampu menarik pelancong antarabangsa dan domestik untuk melancong di negara kita. Dan saya juga berharap agar MOTEC menyokong usaha kerajaan Johor yang baru pagi tadi membentangkan bajet tahun melawat Johor 2026 dengan sasaran 12 juta pelancong. Kerana apa? Kerana antara pintu masuk utama pelancong di negara kita ni selain daripada KLIA dan juga international airport yang lain adalah daripada Changi, Singapura. Jadi menyokong aktiviti di Johor itu merupakan satu langkah yang tepat jugalah untuk merangsang aktiviti pelancongan di negara kita. Dan kerana kita tahu pada 2019 ketika semua-semuanya masih sihat, kita telah berjaya menarik 26.1 juta pelancong antarabangsa dengan pendapatan sekitar 86.14 bilion. Ini adalah satu yang sangat membanggakan. Jadi Tuan Pengerusi, saya terus kepada butiran 010500 pembangunan prasarana daripada 2.9 juta merangsang beberapa pembangunan prasarana pelancongan. Kalau di tempat saya Tenggara ni ada satu gunung Muntahak namanya, tingginya 634 meter, ada air terjun 10 tingkat dan membentuk aliran sungai Tengkil. Jadi saya dah sebut 2-3 kali dah perkara ini. Mudah-mudahan pihak kementerian MOTEC boleh ambil langkah sesuatu bekerjasama dengan Kejora Jabatan Perhutanan untuk membangunkan Gunung Muntahak ini kerana memiliki nilai pelancongan yang amat baik. Seterusnya butiran 010800 Pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Negeri daripada 21 juta naik 22 juta, dan butiran 020400 Pusat Pelancongan Malaysia daripada 8 juta naik 9 juta. Saya nak memaklumkan di sini kepada pihak kementerian, Puan Pengerusi, bahawa di tempat saya ni ada satu bangunan yang sangat cantik dan tersergam. Namanya Pusat Perkhidmatan dan Transit Pelancongan Kota Tinggi di Kampung Batu Empat. Tetapi sejak 7 tahun ia dibina, masih belum ada kementerian. Adakah apa-apa usaha yang akan dilakukan pada tahun 2024 ini untuk mengupaya fungsi sebenar? Mengupaya fungsi sebenar Pusat Khidmat dan Transit Pelancongan di Kampung Batu Empat untuk Kota Tinggi ini. Dan kalau boleh saya mencadangkan supaya dilakukan jemputan ataupun perbincangan dengan beberapa pihak untuk mengajak agensi-agensi lain supaya berfungsi di pusat khidmat itu seperti JPJ, Immigration, Jabatan Pendapatan Negara, supaya dia menjadi community based tourism. Kurang-kurangnya bila bangunan itu ada diisikan dengan agensi-agensi yang penting dan dekat dengan masyarakat, jadi adalah pelancong juga yang akan datang menggunakan perkhidmatan di bangunan berkenaan. Seterusnya adalah butiran 040300 program penggalakan pemasaran, promosi dan acara-acara pelancongan seni budaya daripada 294 juta naik ke 350 juta. Di Tenggara juga berdekatan dengan bangunan tadi itu ada Santuri Gajah. Santuri Gajah ni ada 3 ekor sekarang gajah, 1 betina dan 2 jantan, namanya Nina, Jess dan Panti. Jadi untuk ke arah 2026 fungsi penuh pusat Santuri ini, saya mencadangkan agar pihak MOTEC juga mengambil kira dalam tempoh setahun, 2 tahun, 2024 dan 2025 ini, supaya melihat bagaimanakah pembangunan Santuri Gajah ini boleh benar-benar memberi faedah dan nilai tambah sebagai produk pelancongan di Malaysia, khususnya di Johor dan di tempat saya lah Tenggara. Dan saya suka nak maklumkan, 2 hari lepas pun saya sebut tentang sport tourism, pelancongan sukan di Tenggara, which is Bandar Tenggara, dan saya nak mengumumkan juga, nak memberitahu, ada tak apa-apa perancangan daripada pihak MOTEC untuk membangunkan jajaran trek motocross yang sedia ada di antara Empangan Lingyu, Bandar Tenggara ke Sepadan Mersing. Ini memang telah digunakan oleh masyarakat setempat, seluruh Johor dan negara, termasuk juga daripada Indonesia dan Singapura, untuk buat trail di sana. Jadi kalau ada pengkhususan-pengkhususan tertentu daripada Kementerian Pelancongan, bolehlah ia memberi faedah tambahan kepada pelancongan Malaysia dan juga menambah produk pelancongan yang boleh memberi manfaat kepada rakyat. Saya minta satu minit lagi, Tuan Pengerusi, sikit saja. Dan di Tenggara juga ada 3 kampung orang asli, itu juga boleh menjadi produk pelancongan yang baik. Dan di Kampung Sungai Telur dalam parlimen saya ada taman tema air lancaran di Malayos, malangnya tidak dipromosikan baik-baik. Kenapa? Kerana Tenggara ini
Letaknya 30 minit saja daripada Senai International Airport dan 1 jam daripada Changi. Jadi kalau Kementerian Pelancongan ada perancangan-perancangan tertentu, dia akan memberi faedah bukan saja kepada negara tapi kepada rakyat setempat. Dan akhirnya saya nak menyentuh tentang butiran 030800 Perbadanan Kemajuan Kraftangan daripada 73 juta naik ke 75 juta. Kraftangan adalah satu hal yang unik dan terkhusus bergantung kepada lokasi-lokasi dan tradisi-tradisi masyarakat. Misalnya di kawasan-kawasan faedah sebenarnya kaya dengan kraftangan bernilai tinggi. Saya bagi contoh mak saya, Hajah Ngainun Haji Kasmoen ni, dulu dia buat bunga botol, dia buat bunga daripada tali rapia, dia buat hiasan dinding daripada lidi sawit, dia buat juga hiasan daripada botol aerosol yang terbuang. Jadi maksudnya lembaga, ada tak perancangan daripada Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia ini untuk merakyatkan kraftangan supaya seni kraftangan yang memang dah ada dekat kawasan-kawasan faedah, misalnya kampung-kampung tradisi pun, even di kampung orang asli pun boleh diketengahkan dan meluaskan lagi. Kerana apa? Kerana ia memang memiliki nilainya yang tersendiri. Selain daripada itu, pengenengahan aspek waste to wealth itu sebenarnya boleh juga memberi nilai tambah kepada industri kraftangan di negara ini. Itu sajalah yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Negara.